pasif dan keimunan aktif. Jadi keimunan ini kita boleh kelaskan kepada dua jenis, iaitu keimunan pasif dan keimunan aktif. Jadi kedua-dua keimunan ini dia ada semula jadi dan buatan. Jadi kita ada keimunan pasif semula jadi, keimunan pasif buatan, keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan. Jadi kita ada dua jenis yang setiap jenis ada dua sumber. Okey. Yang pertama kita lihat dahulu keimunan pasif. Jadi keimunan pasif itu apa keimunan pasif? Okey, keimunan pasif apabila badan memperoleh antibodi daripada sumber luar. Itu kita panggil pasif. Pasif ini maksudnya badan kita tidak menghasilkan antibodi tersebut. Jadi badan kita dapat antibodi tersebut daripada sumber luar. Itu terpanggil keimunan pasif. Badan kita tidak menghasilkan. Okey, pasif. Okey, pasif memperoleh antibodi daripada sumber luar. Okey, sumber luar itu pula boleh jadi dua, iaitu semula jadi dan juga buatan. Jadi kita lihat keimunan pasif semula jadi. Okey, keimunan pasif semula jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang melintasi dinding plasenta. Okey, contohnya bayi dalam kandungan. Okey, bayi dalam kandungan dia mendapat keimunan, dia mendapat antibodi daripada ibu. Jadi antibodi yang ibu hasilkan itu adalah semula jadi dari ibu. Jadi tetapi kenapa kita panggilnya keimunan pasif? Kerana bayi tersebut mendapat dari sumber luar, bukan badan bayi tersebut yang menghasilkannya. Okay, badan ibu yang menghasilkan, jadi dia mendapat antibodi itu dari sumber luar. Cuma sumber luar itu diperoleh secara semula jadi. Jadi ini kita panggil keimunan pasif semula jadi. Okey, daripada susu ibu ataupun dari darah ibu oleh bayi ataupun bayi dalam kandungan ataupun bayi yang sedang menyusu. Jadi keimunan ini kita panggil sementara dan singkat, iaitu pada tempoh beberapa bulan pertama sahaja, dan dia keimunan ini hanya tertumpu kepada certain jenis penyakit sahaja, bukan semua jenis penyakit ada. Jadi maksudnya kalau ibu tak pernah mendapat penyakit tertentu ataupun ibu tak ada antibodi tertentu, bayi juga tak dapat antibodi tersebut. Okey. Jadi ini dia hanya bila dapat, jadi daripada graf ini kita boleh lihat kepekatan antibodi dalam darah akan berkurang. Jadi kalau dia stop minum susu, katakan bayi stop minum susu ibu, kepekatan antibodi dalam darahnya akan semakin berkurang. Okey, ini adalah graf keimunan pasif semula jadi. Okey, sekarang kita lihat keimunan pasif buatan. Okey, pasif dapat daripada sumber luar. Kenapa kita kata buatan? Apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Okey, apa itu antiserum? Okey, antiserum adalah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Okey, keimunan ini adalah segera dan sementara. Jadi antiserum ini kita suntik untuk melawan patogen penyakit tertentu tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Jadi ini lebih kepada contohnya untuk katakan penyakit anjing gila, okey, ataupun kancing gigi. Okey, ataupun sawan. Okey, bila kena sawan dia terus suntik dan dia terus mendapat antibodi pada masa tersebut dan dia akan berkurangan. Okay, jadi bila kena lagi sekali dia kena suntik lagi dan dia antibodi akan berkurangan. Bila kena kali ketiga dia akan suntik lagi terus shoot naik atas. Okey, itulah, jadi dia kena sentiasa, untuk pasif buatan ini kena sentiasa ambil bila terkena penyakit tersebut sahaja. Maksudnya kita perlu terus kita perlu dalam jangka masa yang sangat cepat. Maksudnya bertindak terus. Okey, itulah. Okey, sekarang kita lihat pula keimunan aktif. Okey, keimunan aktif apabila badan menghasilkan antibodi sendiri. Okey, apabila dirangsang oleh antigen. Okey, apa itu antigen? Antigen ini macam tadilah bakteria yang telah mati atau yang dilemahkan kita masukkan dalam badan kita. Jadi kita panggil aktif. Kenapa? Badan kita menghasilkan antibodi sendiri. Badan kita yang hasilkan, kita panggil aktif. Jadi ini juga terbagi pada dua, iaitu semula jadi dan juga buatan. Kita lihat keimunan aktif semula jadi. Okey, terhasil apabila seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Okey, kemungkinan berpanjangan selepas jangkitan. Okey, contohnya. Katakan kamu demam selsema.
kamu demam sesama. Okay, bila kamu demam sesama, badan kamu akan menghasilkan antibody. Okay, sehinggalah dia mencapai mencapai tahap keimunan. Okay, bila kamu sudah sembuh daripada demam sesama, okay, dalam tempoh seminggu atau 2 kamu tak akan dijangkiti demam sesama tadi. Walaupun kawan kamu ataupun ahli keluarga kamu yang ada sesama, tapi kamu tidak akan berjangkit. Kenapa? Sebab kamu baru sahaja sembuh daripada sesama. Jadi badan kamu masih ada antibodi sesama. Okey, itu maksudnya keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Okey. Okey, itu maksudnya. Ini semula jadi ini badan kita hasilkan sendiri. Okey, selain daripada sesama, apa lagi? Contohnya demam campak, kita tak perlu vaksin. Demam campak dalam seminggu kita dah sembuh dan lepas tu kita dah okey. Okey, kemudian bila sakit selalunya keimunan aktif semula jadi ini untuk penyakit yang tidak memudaratkan sangat badan kita. Jadi kita boleh sembuh tanpa ada komplikasi yang teruk. Kita lihat pula keimunan aktif buatan. Okey. Okey, aktif buatan. Okey. Terhasil apabila ini untuk vaksin lah, pengvaksinan tadi, imunisasi tadi. Jadi buatan pula, aktif buatan. Kenapa kita panggil aktif? Sebab badan kita akan hasilkan antibody apabila patogen ataupun bakteria yang mati atau telah dimakan tadi dimasukkan ke dalam badan. Jadi bila nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah bagaimana vaksin ini berfungsi. Jadi aktif buatan maksudnya kita guna antigen untuk merangsang badan kita menghasilkan antibody. Okay, kenapa di sini kadang-kadang ada setengah tu perlu 2 atau 3 suntikan. Okay, contohnya pada suntikan pertama badan kita menghasilkan antibody. Tapi antibody yang terhasil untuk kali pertama itu belum mencapai aras keimunan. Jadi kena suntik kali kedua, okay, dia akan bertambah lagi. Sekiranya belum capai aras keimunan, perlu tambah lagi suntikan berikutnya. Jadi itulah kadang-kadang untuk beberapa jenis penyakit kita perlu beberapa suntikan.